OPR, overnight premium rate ni, kadar riba bank negara lah, akan dinaik kepada 2 kali. Jadi dia kata kami akan naikkan kadar riba kami kerana untuk membendungkan inflasi. Assalamualaikum. Pada kali ini kita nak bincangkan tentang satu scam yang cukup marvelous pada abad ini oleh sistem perbankan. By the way, channel ini khas untuk anda yang cintakan kebenaran dan bencikan penipuan, penindasan dan kezaliman. Dan pakar yang saya interview pada kali ini adalah Tuan Zahid yang merupakan pakar monetary dan dah 30 tahun berkhidmat di Malaysia dalam bidang Islamic Finance dan juga muamalat. Beliau menulis buku Confessions of an Islamic Banker yang mendedahkan secara terperinci bagaimana bank boleh scam kita dan merompak masa depan kita dan generasi yang akan datang tanpa kita sedari. Baiklah, sekarang jom kita dengarkan kupasan daripada beliau. Bank is a money creator. Berbeza sangat-sangat apa yang diajar dalam buku tax economy. Buku tax economy mengatakan bank adalah satu entiti yang neutral, yang memindahkan wang daripada unit surplus per unit deposit. Tak betul. Kedua, dia kata bank membuat pinjaman daripada deposit. Tak betul. Bank pencipta wang. Jadi Umar bayangkan sebuah negara, kalau dia ikut apa yang dipaham dari ekonomi, textbook ekonomi ni, betapa pincangkah polisi ekonomi mereka. Sebab bank sebenarnya dalam bahasa Inggeris is the havoc money creator in the economy. Semua central bank mendapat arahan daripada Bank of International Settlements yang datangnya daripada Basel, Switzerland, ya. Mereka ni pula mendapat arahan daripada the Federal Reserve of America. Dan Federal Reserve Amerika ni, kalau siapa yang belum tahu, ialah satu bank negara Amerika yang dimiliki oleh swasta. Kita tak perlu sebutlah siapa tu, faham-faham je lah, ya. The Federal Reserve, the Central Bank of America, dimiliki oleh 5 keluarga. Keluarga ini memiliki bank di Amerika dan mereka menguasai Bank of International Settlements di Basel dan Central Bank kita daripada semua negara Islam pergi ke Basel untuk mendapat arahan apa nak buat di dalam ekonomi negara mereka. 2 tahun, tiap-tiap tahun 2 kali mereka pergi minta arahan, ya? Dan Bank of International Settlements memberi arahan kepada governor-governor bank negara ni. Mereka balik ke negara mereka, mereka laksanakan polisi yang ditetapkan oleh Bank of International Settlements. Saya tak nak banyak cakap Umar, ya, tapi pada tahun 1897 Basel ialah tempat lahirnya the World Zionist Organization. Baru ni pun Perdana Menteri sebut dia tidak sentuh bank negara mempunyai hak mutlak untuk menentukan OPR, ya. Sekarang kita boleh cakap sikit tentang OPR, kepada saya sebagai, pada kami di MMJ sebagai reformist monetary, meminda-minda OPR ni ialah ibarat perkara yang sia-sia lah. Jadi contohnya kita dilaporkan 2 tahun 2023 dijangka OPR, overnight premium rate ni, kadar riba bank negara lah, akan dinaik kepada 2 kali. Jadi dia kata kami akan naikkan kadar riba kami kerana untuk membendungkan inflasi, ya? Jadi bagaimana harapan dia nak membendungkan inflasi tu, bukannya efek dia bukan direct, ya. Dia akan penaikkan kadar bunga, maka dengan kenaikan kadar bunga termengah-mengahlah syarikat, dia pun mungkin menghentikan kerja. Orang ramai kena bayar banyak duit kepada perumahan apa semua. Duit nak belanja tak cukup, maka turunlah demand, permintaan di dalam negara, maka jatuhlah harga, maka turunlah inflasi. Yang satu rangkaian chain of reaction yang begitu jauh. Walhal ada penyelesaian yang lebih tepat dan lebih cepat yang MMJ anjurkan, iaitu ubah yang saya sebut tadi. Sekarang ni 65% pergi kepada sektor peribadi,
35% pergi kepada sektor ekonomi tampak. Kami kata kalau belum bersedia untuk membuat reformasi, ubah saja. Bank negara keluarkan arahan, setiap bank ubah 65% kepada sektor ekonomi tampak, 35% kepada sektor peribadian. Mengapa tak boleh? Ini soalan kami. Mengapa tak boleh? Mengapa ketaatan mereka kepada bezel ni ialah satu perkara yang sangat menakjubkan. Seharusnya ketaatan mereka ialah kepada negara. Ya. Jadi macam-macam andaian lah, macam andaian. Seandainya Malaysia buat itu, Amerika akan hantar dia punya jet fighter. Tak benar. Tak benar. Sebab kita negara yang tak berapa kuat. Kita tak sentuh. Kita nak buat islah reformasi domestik. Kita tak sentuh US dollar sebagai international currency. Kita belum sampai tahap tu. Biarlah mereka bergaduh dengan China ke Rusia ke. Kita tak sentuh. Kalau kita tak sentuh US dollar sebagai international currency, mengapa mereka nak hantar jet fighter ke Malaysia? Tak logik kan? Oleh yang demikian, apa yang berlaku di Malaysia dan seluruh dunia, kebanyakan loan, kebanyakan pinjaman pergi kepada pinjaman peribadi, yang pergi kepada credit card, yang pergi kepada perumahan dan kereta. What we call, apa kita panggil sektor peribadi. Terlalu sedikit yang pergi kepada sektor ekonomi tampak untuk menghasilkan ekonomi output dan pekerjaan. Hanya 35% mereka halalkan kepada sektor ekonomi, kepada IKS. IKS ialah satu sektor yang mencipta di antara 70 hingga 80% pekerjaan di Malaysia dan seluruh dunia. Dan jangan silap, IKS ni bukan setakat yang jual goreng pisang. Setiap syarikat di mana turnover dia, penjualan dia adalah 50 juta ringgit ke bawah, termasuk digolongkan di dalam IKS. Jadi sektor IKS mencipta 70% pekerjaan dan menyumbang 40 hingga 60% KDNK. Sektor ini, Omar, malangnya hanya mendapat di Malaysia, hanya mendapat daripada jumlah pinjaman bank hanya mendapat 16%. So bayangkan, hanya 16% wang dihala kepada sektor yang mencipta pekerjaan 70%, menghasilkan DNK 60%. Oleh yang demikian, maka berlakulah pengangguran graduan dan anak muda, dan juga oleh kerana terlalu sikit wang pergi kepada sektor IKS, maka jumlah pekerjaan di dalam sesebuah negara tiap-tiap tahun terlalu kecil berbandingkan dengan jumlah anak muda dan graduan yang keluar. Maka berlakulah apa, maaf saya cakap, saya suka guna perkataan ni, benarkan saya guna perkataan ni, berlakulah keciputan gaji graduan muda. Jadi bayangkan, kita creation of money ni satu national right, national privilege. Kita telah serahkan kepada syarikat swasta ni yang dipanggil bank, dan mereka tidak melaksanakan yang terbaik untuk negara. Mereka laksanakan yang terbaik untuk mereka. Sebab kita dah sebut bahawa apabila bank beri pinjaman, duit baru tercipta. Apabila mereka mengkhusus wang kepada pinjaman peribadi, maka kita boleh bayangkan wang tercipta begitu banyak, produk dan services tidak naik, produk dan khidmatan tidak naik, maka berlakulah inflasi yang tak henti-henti. Selagi kita tidak ambil faham perkara ini, selagi itulah kita tak akan selesai masalah inflasi negara kita. Dulu Menteri Kabinet yang dulu sebut, orang Malaysia dia kata harus gembira bahawa kadar inflasi kita 2%. Sekarang ni Menteri Kabinet kata kadar inflasi itu 4%. Jadi orang macam kita ni, orang awam, Omar, kita dengar ni, sikit sangat, why worry? 2%, 4%. Tapi mereka tidak terangkan, untuk mengira inflasi ni selalu mereka guna base year tahun asas. Katalah 2010. Kalau mereka bandingkan harga 2023,
yang dengan dibandingkan pada tahun 2022 hanya 2%. Kalau dibandingkan pada 2010 300%, 400%, mengapa tak sebut yang itu? Kemana lagi mereka suka bagi duit? Kepada rumah, ya. So sebagai bank mereka akan beri dua jenis pinjaman. Satu kepada developer untuk membina rumah, satu untuk pembeli untuk membeli rumah. Jadi apabila mereka hala wang tersebut, developer pembeli, maka melonjaklah harga rumah, ya. Kita ni boleh tahan lagi lah, tapi kalau kita pergi kepada ekonomi matang, macam Switzerland, Jerman, tidak siapa yang mampu untuk membeli rumah, semua sewa, ya. Jadi itulah satu kepincangan yang malangnya sepatutnya dihalang dan diperbaiki oleh bank negara. Tapi bank negara ni ibarat orang kata apa, harapkan pagar makan padi. Mereka sepatutnya mengeluarkan arahan kepada bank, negara telah memberikan awak hak untuk mencipta wang, maka halalah wang awak kepada ekonomi tampak. Tak berlaku. Sebab apabila kita buat ni, insya-Allah output ekonomi kita naik, employment kita naik, inflasi turun, ringgit kuat. Jadi itulah sebenarnya kami hanya sebagai sebuah NGO, apa yang kami nak buat ni bukanlah satu perkara yang kami boleh buat daripada bawah. Ini sebenarnya we need the buy-in. Kita perlu sokongan, dokongan, pahaman dan kesediaan kerajaan untuk melaksanakannya. Okey, itulah tadi sesi interview saya dengan Tuan Zahid. Kalau anda berminat untuk tengok yang full version, saya akan upload di next video. Dan di kesempatan ini saya nak minta bantuan anda untuk tolong sama-sama subscribe dan like video ini, supaya ini satu-satunya cara untuk kita, yang paling cepat untuk kita rentas algoritma YouTube dan mesej ini dapat sampai kepada lebih ramai orang. Itu sahaja daripada saya pada kali ini. InsyaAllah di next video saya akan bincangkan tentang isu-isu berkenaan dengan ekonomi, tentang monetary, tentang duit dan yang seangkatan dengannya. Assalamualaikum.